العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa nasib kami ya? Saya sudah pegang mikrofon. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi bertemukan kita di rumah Allah, surau sebagai rumah Allah. Dan lebih lagi kita bertemu di bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ibadah untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam. Dan Ramadan juga merupakan bulan Al-Quran. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan untuk penyucian jiwa dan penyucian dosa-dosa kita. Dan bulan Ramadan juga merupakan bulan pembebasan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana lebih 10, 20, mungkin 30 atau 40 tahun kita sudah berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang untuk kita berada di bulan Ramadan. Dalam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berada di bulan Ramadan hanya sekadar 9 tahun. Tetapi walaupun Nabi SAW 9 tahun berada di bulan Ramadan, kerana Ramadan itu dia syariatkan tahun kedua Hijrah, Nabi wafat tahun ke-10 Hijrah. 9 tahun Nabi di bulan Ramadan, dan Nabi setiap kali datangnya Ramadan, Nabi mesti bertakwa pada Allah. Bahkan tidak bertakwa Nabi SAW tidak ada tolak bandingnya kepada manusia lain. Ini akhsyakum wa asmakum lillah. Aku inilah orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, kita dah 40 tahun, mungkin 30 tahun, 20 tahun kita berada Ramadan, tidak tahu di mana takwa itu. Masih lagi kita belum bertemu ataupun tak jumpa langsung apa dia yang dikatakan sebagai takwa dan bagaimana sebenarnya memiliki ciri-ciri dan bersifat sebagai sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di bulan Ramadan hikmahnya kita berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kami wajibkan kepada kamu berpuasa dan sebagaimana kami wajibkan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Bila kamu berpuasa itu kami mengharapkan agar kamu menjadi orang bertakwa kepada Allah. Dan Tuhan, jadi hikmahnya kita berpuasa dalam Ramadan 30 hari adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Takwa ni yang seperti biasa kita dengar, takwa ialah buat segala apa yang Allah suruh dan tinggalkan segala apa yang Allah larang. Itu takwa pada Allah. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut bahawasanya takwa itu ada 4 cirinya. Kalau ada daripada diri seorang 4 ciri tersebut, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, khauf minal jalil, takut pada Allah, takut buat dosa, takut buat maksiat, takut kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Dan dia takut hanya kepada Allah. Ini akhafullah, aku takut pada Allah. Di bulan Ramadan dia nak buat dosa, dia kata apa? Ini akhafullah. Di bulan Ramadan dia nak tengok saja perkara yang boleh menyebabkan dia berdosa, dia akan tunduk pandangan kerana dia berpuasa dan takut pada Allah. Maka itu di antara ciri atau berpuasa yang berkesan, tuan-tuan. Kakinya ingin melangkah ke tempat yang tidak elok, dia akan mengatakan ini akhafullah, aku takut pada Allah.
Dia ingin memakai pakaian yang menjorok mata, tidak menutup aurat, dia akan sebut dan dia akan bisik dia tanya, ini akhafullah kepada Allah karena aku berpuasa. Tuan-tuan, ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua iaitulah kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-amal bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia beramal dengan apa yang diperintahkan Allah. Dia terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran suruh apa, dia buat. Al-Quran tegah apa, dia tinggalkan. Maka itu orang bertakwa kepada Allah. Al-Quran menyebut bahawasanya bagi wanita pakai jilbab, bagi wanita tutup aurat, bagi wanita lakukan pakaian. Maka dia buat. Itu takwa pada Allah. Bagi laki-laki dan bagi laki-laki contoh misalnya, bagi laki-laki menjadi pemimpin kepada wanita, mendidik wanita, menjaga wanita, mendorong wanita agar mereka itu dipelihara, dijaga dan dilindungi, tuan-tuan. Maka itu orang bertakwa kepada Allah dan dia buat apa yang Allah suruh dia katakan, maka itu orang bertakwa. Baru 2 hari lepas kita dengar orang baru masuk Islam yang Cina. Nama Cina tu artis modeling, tuan-tuan, ya, Raisya Rania nama dia. Tuan ditanya sebab apa pakai tudung? Saya belum Islam lagi, dia kata belum Islam lagi dia dah bertudung. Belum lagi Islam dia berjilbab. Sebab apa nak berjilbab? Dia tanya kenapa nak berjilbab? Dia kata sebab apa saya nak berjilbab? Kerana saya perempuan. Itu jawapannya. Kerana dia perempuan, itu sebab dia pakai tudung, itu sebab dia melakukan pakaian. Okey, kerana apa kamu juga memakai jilbab sementara dalam Islam? Kerana saya tahu dengan memakai pakaian seumpama itu, saya lebih terjaga, terlindung dan lebih dihormati oleh orang lain. Saya tidak mahu dipandang sebagai objek seks kepada laki-laki lain. Subhanallah. Pemandangan bagi orang yang belum lagi Islam tapi dah pakai jilbab, yang mencontohi orang Islam. Dan cuma 2 hari lepas dia pun dah mengucap syahadah. Subhanallah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tetapi sayangnya bagi orang Islam yang dah lama berislam masih lagi tak menutup aurat, masih lagi tidak menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu wanita, kita kata orang yang comel dah pakai tudung, tuan-tuan, dah menutup aurat. Ni ramai lagi yang tak diri tak rasa comel tapi masih lagi tak nak menutup aurat. Dengan cerita ada lagi artis siapa yang dah berhijrah, nama Nilofa. Allahu Akbar. Saya tahu semua nak tahu Ustaz, itu isu kan. Kita bila orang ada buat baik, bila orang ada berubah kepada kebaikan, kita kena ambil cara, tuan-tuan, dan kita boleh ceritakan untuk kita mengambil semangat dan motivasi untuk diri kita. Itu sebenarnya bukan dengan sembarang, bukan nak cek dah kahwin ke belum, kalau belum boleh lagi. Bukan gitu, tuan-tuan. Ya. Baik. Tu alhamdulillah, tuan-tuan, dia pun dah berubah dan juga berhijrah. Subhanallah. Ceritanya dalam Ramadan dia buat tak pernah seumur hidup aku buat sembahyang 20 rakaat sembahyang tarawih. Seumur hidup dia tak pernah buat sembahyang 20 rakaat. Tetapi bila dia buat sembahyang tersebut, dia rasakan satu keindahan dan kemanisan. Hari kedua bila dia buat, dia rasa letih yang lama letih, 2 rakaat dia berhenti. Berhenti sebentar, dia ingat dia nak bersandar. Dia nak tunggu sampai habis kerana lepas tu ada tazkirah, ada ceramah daripada Ustaz. Dia suka dengar tazkirah. Tuan-tuan, 12 rakaat dia nak berhenti, dan tuan, bila dia nak salam, dia tengok sebelah kiri dia, subhanallah, seorang wanita, seorang makcik lebih berumur daripada dia. Tetapi kuat lagi tuan-tuan berdiri sembahyang. Kerana sedangkan dia nak berhenti kerana mengantuk. Dia dah tercapai, close, dia sambung lagi, habis 20 rakaat. Tuan-tuan, subhanallah. Itu di antara orang yang diberikan hidayah oleh Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Nabi SAW, Nabi suruh kita minta 4 perkara di bulan Ramadan. Yang pertama iaitu syahadah. Mungkin sebab berkat dia masuk Islam tu, kerana Ramadan ini Nabi suruh memperbaharui syahadah. Nabi kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Pertama Nabi suruh kita tajdid al-iman. Tajdid iman itu bila ilaha illallah.
Perbaharui iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana tadi kita berzikir la ilaha illallah, bertahlil la ilaha illallah. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu adalah untuk kita memperbaiki kita punya iman dan meningkatkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini tuan-tuan, ya, akhir zaman ini saya selalu dengar orang cerita tuan-tuan, bila akhir zaman Ustaz, bukan lagi iman itu berkurang dan bertambah Ustaz. Kalau dulu Ustaz, para salafus soleh, iman itu bertambah berkurang kerana banyak amal, berkurang bila tak ada amal Ustaz. Tetapi hari ini umat akhir zaman bukan yang berkurang bertambah, kadang-kadang ada imannya, kadang-kadang tak ada. Tuan-tuan, lagi bagus berkurang dan bertambah kerana ada iman juga kepada Allah, daripada ada dan tak ada. Dan yang nanti sebut, bila kamu tengok kemungkaran, kamu kena cegah dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, dengan hati. Kerana hati itu selama-lama iman. Jangan tak ada langsung tuan-tuan. Orang buat kemungkaran, orang buat dosa, kita buat, biarlah dia, yang penting aku okey. Tuan-tuan, ya, bila orang buat kejahatan dan kemungkaran, kita pun biarkan dia, itu hal dia lah. Yang penting aku okey, keluarga aku okey. Di iman dia tidak ada rasa apa-apa, dan maka orang itu tak ada iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang ada iman, dengan buat kemungkaran, dia akan kata, walaupun dia tak mampu nak cegah dengan lidah dan dengan tangan, dia akan kata dalam hati, aku tak rida dengan perbuatan tersebut. Sekurang-kurangnya dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dia qana'ah bil qalil, dia redha bil qalil, dia bersyukur dengan yang sedikit, walaupun nikmat itu sedikit, kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, iaitu istidad yaumir rahil, dia buat persiapan untuk hari rehat dia, yakni mati dia datang. Dia buat persiapan, aku nak mati esok, maka dia sekarang ini buat persiapan untuk hari mati dia. Maka persiapan yang paling baik juga di sisi Allah, iaitu takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, bersiaplah kamu, dan sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang cerdik. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsa wa 'alima ba'da al-maut. Iaitulah orang yang cerdik itu, iaitu dia selalu mengingati mati dan dia membuat persiapan untuk hari mati dia. Itu orang cerdik. Dan kita nak jadi orang cerdik di bulan Ramadan, kita nak jadi orang yang cerdik. Dan saya tengok dia sembahyang tarawih tadi, kan, subhanallah, seronok dengar. Tak imam baca pun sedap, kita pun Allah seronok macam ni. Nah, ingat waktu belajar kat Mesir, Masjid Al-Azhar tuan-tuan. Dalam Masjid Al-Azhar sembahyang 20 rakaat. 10 rakaat tuan-tuan berhenti sebentar. 10 rakaat berhenti sebentar, rehat. Dan rehat itu tuan-tuan, disitulah ramai jemaah yang ambil kesempatan untuk bersandar di tiang, sandar di dinding, sebab rehat. Kaki nanti tuan-tuan lama berdiri 10 rakaat berdiri tuan-tuan, luruskan kaki, dia luruskan kaki. Ada yang berbaring, ada yang keluar pergi ke toilet ambil wuduk semula, tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk, ada mungkin qada hajat. Ada ambil kesempatan pergi ambil Al-Quran dekat Al-Nariyah, dan ada buat Al-Quran sendiri letak di poket, Al-Quran kecil, baca. Sebab masa rehat itu lebih kurang setengah jam, dan masa itu diisi dengan pengisian kerohanian, yakni tazkirah. Dan kan imam tarawih macam tadi kita imam tarawih lain, kemudian tazkirah saya buat. Begitu juga di sana imam dia lain, tazkirah itu juga daripada syekh lain yang mengajar. Subhanallah. Dan yang paling indah ketika mereka istirahat waktu tarawih sebelum itu tuan-tuan, saya melihat dalam 6 orang atau 7 orang yang mana EJK masjid itu tuan-tuan membawakan air minuman kepada setiap jemaah. Dia berikan air setiap jemaah yang rehat pada malam tersebut untuk minum bersama-sama kerana Ramadan di bumi Mesir iaitulah panas. Ramadan itu juga bermaksud yang bersangat dan panas. Dan
Mereka cari botol mineral yang kosong, kemudian mereka isikan air lebih kurang 200 botol. Sejuk dah air itu akan mereka ulurkan kepada orang yang ada pada malam tersebut. Subhanallah. Coba bayangkan tuan-tuan, kadang kita letih berdiri sembahyang, tiba-tiba orang bagi kita minuman, kita minum, Masya Allah, Alhamdulillah, keluar di lidah kita satu perkataan yang mulia, Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang berikan saya minuman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu masih pula di masjid dan tempat saya sewa rumah ke akhir asyir. Masjid itu dipanggil sebagai Masjid Al-Aqsa sebab bentuk dia macam Masjid Al-Aqsa, bentuk buatan masjid. Esok kalau kita nak besarkan surau ni kan, buat bentuk Masjid Al-Aqsa, buat bentuk dia 4 segi, 8 segi tak silap, di atas satu kubah besar. Boleh tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan dan tuan-tuan sedia mengulurkan sumbangan untuk pembinaan membesarkan surau. Kerana jemaah surau ni banyak saya nampak, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah tuan-tuan ya. Dan di masjid itu 8 rakaat mereka buat. Masjid Al-Azhar 20, masjid yang ini 8 rakaat. 4 rakaat berhenti sebentar, 4 rakaat tazkirah, berhenti tazkirah, sambung 4 rakaat. Okey. Dan dalam 8 rakaat itu tuan-tuan lebih kurang 3 juzuk mereka baca. Tok imam baca 3 juzuk. Tuan-tuan, tahu tak dia berapa habis? Pukul 12 itu. Pukul 12 malam. Subhanallah. Cara apa macam? Boleh kita buat sini pukul 12 habis. Pukul 12 habis ke Ustaz atau jemaah dah habis? Kita tok imam bila ada orang. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tok imam belakang tok bila tok imam bila ada orang. Tuan-tuan, yang lain semua habis, hilang belakang. Mau balik rumah. Dan kemudian lepas saja habis main tarawih, mereka sambung pula dengan qiyamul. Berat sekitar sejam, ada yang pulang ke rumah, dan datang lagi ke masjid tuan-tuan. Allahu Akbar, sambung lagi dengan qiyamul, lebih kurang 8 rakaat, 3 juzuk. Maknanya 6 juzuk satu malam tuan baca. Kok imam tuan-tuan, imam dia habis Quran, macam tadi baca Al-Quran, ya Allah, sedap sangat-sangat sedap. Macam Imam Abdul Rahman As-Sudais dia baca. Ya, itu yang memang saya suka sembahyang di situ, tempat dekat tempat saya. Sembahyang azan, sembahyang belakang ni dan pasti nangis. Sebab apa? Bacaannya itu menusuk ke dalam hati sampai kita datang. Lebih lagi Ramadan kita puasa pagi, kita dapat sucikan jiwa kita, bersihkan jiwa kita bila dengar pula kalam suci Al-Quran, menusuk ke hati, ya Allah, tersentuh, menitis air mata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza tuliyat alaihim zadatu imana. Allah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka akan tergetar hatinya dan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita buka televisyen yang tak pernah pergi ke Mekah Al-Mukarramah, buka televisyen pukul 1, pukul 2, siaran langsung sembahyang tarawih di bumi Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana Syekh yang baca Quran jadi imam menangis bangga. Yang di belakang pun menangis sama bangga. Jemaah semua menangis. Subhanallah. Katanya, sebab apa nangis? Dah, kamu faham tak apa yang Tok Imam baca? Kamu faham tak asal aku tak faham? Itu kenapa nangis? Sebab Tok Imam nangis, tu yang aku nangis. Dia nangis sebab Tok Imam nangis, walaupun dia tak faham tetapi sungguh perasaan untuk nikmatnya beribadah di belakang imam yang sudah bacaannya, subhanallah, memang sangat-sangat nikmat. Ya, waktu saya pergi Mekah dulu tu pun tuan-tuan, saya pergi buat umrah kembali subuh hari Jumaat, ya, baca surah Sejadah, baca surah Insan. Nama imam dia Syekh Juwaini. Dia baca memang sedap. Ya, macam Ustaz Akhir Hari baca. Sedap lah suara dia. Kata imam kita juga kan. Memang menitis air mata. Kena pula dan sujud sejadah. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud menyembah Allah, tak dapat tahan air mata mengalir dari tuan-tuan. Subhanallah, memang nikmat. Jadi Ramadan
Kita nak kalau boleh puasa kita itu dan ibadah kita sepanjang Ramadan sampai ke jiwa dan sanubari kita, dan kita sedar kita hamba Allah. Bila kita buat ibadah apa saja pun, sama ada sedekahnya, sama ada baca Qurannya, sama ada sembahyangnya, kita rasa kita dekat pada Allah dan kita rasa kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan hikmahnya di bulan Ramadan, dan itulah hikmahnya puasa dan segala ibadah yang kita buat di bulan Ramadan. Nak sedarkan diri kita yang kita adalah hamba Allah. Sebab di Ramadan, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kun ibadallah wala takun ibadah Ramadan. Kamu kena jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Sebab apa? Nak jadi hamba Ramadan, hanya Ramadan dia ada di masjid dan surau. Tak ada Ramadan, dia pun tak ada di masjid dan surau. Tetapi hamba Allah, hamba Allah, sama ada surau itu, masjid itu di tempatnya, kah di tempat kerja, kah di negeri mana, kah daerah mana, kah di outstation, kah atau apa segala kali dia tahu dia hamba Allah, dia pergi masjid dan surau. Itu hamba Allah. Dia ingat itu rumah Allah, aku hamba Allah, aku kena ziarah rumah Allah. Sebab aku ini hambanya. Tapi hamba Ramadan, masa Ramadan dia datang surau, masa Ramadan dia datang masjid. Tak boleh datang syukur pada Allah, itulah hikmah Ramadan. Ditarik kita yang dah jauh pada Allah, yang dah jauh pada Nabi SAW, yang jauh pada rumah Allah. Allah hadiahkan Ramadan, kemudian tarik orang itu datang ke masjid surau, tarik lagi supaya dia tak lupa pada Allah, tak jauh lagi lalai dan dekat ataupun sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik Ramadan datang. Dan nak bersyukur kepada Allah kerana dikurniakan Ramadan yang penuh dengan nikmat dan keberkatan ini, tuan-tuan. Kalau tak ada Ramadan, tak tahu hanya ke mana lagi kita. Na'udzubillah. Terima kasih kepada Allah kerana mengurniakan bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu benar-benar menterbiah, mendidik jiwa kita dan segala tingkah laku kita dapat untuk mengikut Nabi SAW dan jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benar hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kita inginkan. Jadi di bumi Mesir macam tu cara mereka, dan kita boleh buat sini. Saya selalu bagi cadangan ya, untuk berikan juga air kepada jemaah. Jangan ustaz dia bagi dengan tok imam, jemaah pun kena bagi juga. Ustaz, kami dah bincang dah pasal tu ustaz bagi kedua pula malam ni. Alhamdulillah ustaz ni makan tak buat dah. Saya selalu bagi tahu dekat masjid surau untuk berikan juga minuman ya, ataupun siapa yang dapat duit ya. Ni nak raya ni, nak cerita pejak awam dapat RM500. Pejak awam siapa tu jangan dari ya. Malam tu pagi tu dapat gaji 500, beli 2 kotak air minuman ni, masuk dalam peti air dulu. Malam tu sedekah 1 kotak untuk berempat, 1 kotak masuk kaki lagi minum. Dapat pahala kita di sisi Allah berganda. Air putih kosongnya kan Nabi SAW kata, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri. Siapa yang bersedekah, membelanjakan hartanya untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala. Dan seumpama orang ini dan tak dikurangkan sedikit. Bahkan Nabi kata orang itu akan dapat minum Al-Kausar di akhirat nanti. Bagi air tuan-tuan, sahabat dengar Nabi kata macam itu, sahabat kata apa? Ya Rasulullah, bukan semua kami di sini ya Rasulullah mampu untuk memberikan sedekah. Kami bukan semua ada kewangan ya Rasulullah. Kami bukan semua kerja kerajaan, kami bukan semua kerja awam, kami bukan semua kerja kat pejabat. Kami ada yang hanya sekadar jaga masjid, jaga surau. Kami ada yang hanya sekadar bantu-bantu orang berniaga kat luar. Ya Rasulullah, kalau macam itu bagaimana ya Rasulullah? Kalau macam itu kata Nabi SAW, sedekahlah walaupun seteguk air dan sebiji tamar, sebiji kurma. Dan nak kata Nabi suruh juga kaya atau miskin dalam Ramadan berebut peluang bersedekah untuk dapatkan pahala. Kerana kaya maupun miskin bila datangnya Ramadan tidak ada perbezaan. Ya, tidak ada disebut okey bagi orang yang kaya dimaklumkan bahwasanya bagi orang kaya buka puasa jam 6 petang, orang miskin 7.30. Tak ada, dua-dua sama juga buka puasa 7.30. Ya, tak ada bisa kan. Bagi orang kaya yang banyak makanan dekat rumah, bolehlah makan sebiji, 2 biji. Bagi orang miskin tak boleh makan apa. Tak ada. Jadi kalau Ramadan nak bagi kita bersamaan, kaya atau miskin sama je kita. Yang bezanya kita di sisi Allah, iman, amalan, takwa kita pada Allah dan niat kita, tuan-tuan. Itu je yang bezakan kita. Lain tak ada. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Semua yang datang di sisi Allah orang yang bertakwa kepada Allah. Laisa
apa ni farqa bainal arabi wal ajami illa bi taqwallah. Tidak ada perbezaan orang ajam, orang asing dengan orang Arab, melainkan bezanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia beza. Okey, macam contoh, saya pakai jubah, kawan itu pun pakai jubah. Dua-dua sama pakai jubah. Tak ada beza pun, sama aja saya pakai jubah, kawan pun pakai jubah. Itu yang bezanya Ustaz apa Ustaz? Yang bezanya saya pakai jubah, kau pakai jubah. Okey, yang bezanya tadi adalah niat kita dua. Okey, niat kau pakai jubah itu apa? Ustaz, saya niat saya pakai jubah sebab saya jubah ni saya baru beli dan nampak cantik, saya pakai dah supaya orang puji. Niat kamu salah. Betul yang kamu ni pula pakai jubah sebab apa? Ustaz, saya pakai jubah ni Ustaz sebab saya nak ikut sunnah Nabi. Maka kamu betul niat kamu dapat pahala sebab ikut sunnah. Sama tak? Dua-dua pakai jubah, dua-dua pakai sebab sama aja perbuatan. Tetapi yang bezakan mereka dan niat, satu niat nak ikut sunnah, satu niat kerana nak mencuba. Jadi dua itu ada perbezaan. Yang mengikut sunnah dapat pahala, yang baru nak mencuba tak dapat apa-apa. Faham tak? Okey, yang satu pakai tudung, dua tu pun pakai tudung. Satu pakai tudung Faridah, satu pakai tudung Telekung Siti Khadijah. Satu lagi pakai tudung apa ni? Bawal baluci, apa nama kan? Macam-macam bawal sekarang ni. Tudung pari, macam-macam lah. Tak ada beza, tudung-tudung sama aja, tudung tanda tutup orang. Yang bezanya adalah niat. Satunya aku pakai tudung sebab aku bila pakai tudung orang puji cantik, dia pakai. Bila pakai gambar masuk Facebook lebih 1000 like. Beza dengan orang yang pakai tudung kerana nak menjaga, nak menutup aurat. Jadi itu dia membezakan. Niat tadi kata. Nah, niat kita. Jadi kita nak beli pakaian raya untuk raya nanti, belilah apa pakaian pun. Niat kita nak tutup aurat, niat kita nak ikut sunnah, niat kita nak hidupkan syiar Islam. Hari ini ramai orang pakai jubah. Kan? Jubah di mana-mana pun ada jual. Dulu kata jubah saya beli RM15 je, RM20. Waktu sekolah pondok di Hafiz kat Kelantan, RM10, RM20. Sekarang mana ada RM10 Ustaz? RM20 tak ada, RM120 ke atas. Jubah sekarang kakak, percayalah cakap saya, pergilah kedai mana pun, harga jubah 100 ke atas. Kecuali lah jubah-jubah yang biasa-biasa tu, tu murah lah, murahnya pun lebih RM60 ke atas. Murah kau Ustaz, mahal juga tu. Tak sampai satu hari bagi saya di kurang RM40 Ustaz sehari. RM60 juga tu. Itu yang paling murah. Mahal sekarang. Tudung jangan cakap Ustaz. Dekat 1000 pun ada tudung. Dekat 1000 pun ada. Oh, ada juga yang sanggup beli. Ada Ustaz, tak apalah kaya. Mampu tak ada masalah. Yang penting niat dia nak menutup aurat. Itu yang penting. Tak ada beza. Jadi kita pakai juga kerana nak ikut sunnah Nabi SAW. Ya, ramai ya. Hari ini pun anak muda remaja. Dulu saya tanya mereka, Ustaz, dulu Ustaz saya teringin nak pakai jubah, tapi saya takut pakai jubah Ustaz. Sebab apa? Dah bila pakai jubah tu mesti orang kata aku ni Ustaz, ataupun yang pakai jubah tu mesti seorang Ustaz. Rupa-rupanya bila saya mendengar kuliah, dengar tazkir baru saya faham Ustaz, yang Nabi tu pakai jubah dan pakai jubah itu pakaian Nabi. Dan siapa pun boleh pakai jubah itu untuk mengikuti Nabi. Jadi tidak ada terkecuali namanya Islam, wajib dia ikut sunnah Nabi SAW. Barulah saya tahu sekarang Ustaz. Sekarang ni saya sibuk dah mencari jubah Ustaz. Saya pakai dah jubah. Alhamdulillah orang kata saya Ustaz, kata Ustaz terbeli Ustaz. Jadi saya ikut dan buat kerana Nabi. Tuan-tuan. Orang nak kata aku beli surau dalam Ramadan yang besar, tak kisah. Dia aku buat kerana Allah dan kerana Nabi. Sebab Ramadan aku nak imarahkan bulan Ramadan. Pedulilah orang nak kata aku ni dah insaf ke hanya Ramadan yang pergi masjid. Peduli dan dia aku buat kerana Allah. Itu tuan-tuan. Jadi beza. Ya, itulah yang sampai kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan apa yang dia nak buat adalah untuk Allah dan untuk Nabi SAW. Nah, tuan-tuan, bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang kata Nabi SAW, Nabi suruh syahadah pertama tadi. Yang kedua, saya nak sambung yang bagi habis ini 4 perkara yang Nabi suruh. Yang kedua iaitulah istighfar. Banyakkan istighfar dalam Ramadan. Kita berusaha, kalau tak berusaha, istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la Astaghfirullah Rabbana
dan Ramadan. Nabi 70 kali dan riwayat Nabi 100 kali. Nabi beristighfar kepada Allah. Bukan Nabi itu berdosa, Nabi tak ada dosa. Bila Nabi istighfar, apa saat istighfarnya Nabi SAW untuk mengajar kita supaya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kan bagi malam sembahyang berkat lagi. Aisyah tegur, ya Rasulullah, kamu ya Allah bukan dosa dulu kemudian akan datang. Kamu ni maksud tak ada dosa. Buat apa lagi nak bagi malam sembahyang sampai bengkak kaki? Nabi kata, apalah aku ma'abdan syakur. Nah, jadi hamba Allah yang bersyukur. Allah Akbar. Tapi kita beristighfar untuk memohon ampun pada Allah, kerana kita manusia umat Nabi memang tak lepas daripada buat dosa, buat salah. Dan subhanallah, istighfar kepada Allah. Dan dua benda yang kita minta, yang pertama kita la ilaha illallah, syahadah, dan yang kedua iaitu istighfar. Bila kita buat di bulan Ramadan, Allah redha dengan kita. Dan dua perkara tadi kita minta pada Allah, dan dua perkara ini kita tak lepas daripadanya, iaitu minta syurga dan minta dijauhkan neraka. Dan teman kita ni di dunia, dan bila aku bertemu Allah di akhirat nanti, tak lepas antara dua kan, kita ahli syurga ataupun menjadi ahli neraka. Dua yang kita datang. Itu sebab di bulan Ramadan banyakkan minta pada Allah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta pada Allah agar diberikan syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Dua contohnya, orang yang masuk dalam syurga fauzan azimah, mereka itulah yang berjaya sebenar-benar kejayaan. Mereka dimasukkan neraka, maka itulah yang mendapat azaban alimah, orang yang dapat azab yang sepedih-pedihnya. Waliyahumullah. Di Ramadan yang minta empat perkara tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama diri saya dan kepada tuan-tuan dan kepada Allah. Dan jangan lupa minta untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Siapa dapat Lailatul Qadar bertuah hidupnya, berkat hidupnya tuan-tuan, berkat sangat-sangat berkat. Minta daripada sekarang, bukan tunggu sebelum akhir Ramadan baru nak minta, ya Allah rezekikan aku jumpa dengan Lailatul Qadar. Sekarang bila kita berdoa sentiasa pada Allah, Allah maksudna Lailatul Qadar, punyakan kepada kami Lailatul Qadar. Di Mesir berkata, kalau sebelum akhir Ramadan masjid penuh macam hari Jumaat. Masjid saya kata tadi, Masjid Al-Aqsa penuh macam hari Jumaat. Subhanallah, saya terkejut. Memang saya tak pernah melihat masjid yang penuh di 10 akhir Ramadan. Kita kata 10 akhir Ramadan tu kosong dah. Tetapi insyaAllah tak mustahil kalau 10 akhir Ramadan setahun ini kita dah semakin mengerti dan faham, dan kita lah yang mengimarahkan 10 akhir tersebut dengan ibadah kepada Allah di masjid dan di surau. Tak mustahil kan? Allah itu boleh berikan hidayah, berikan kekuatan kepada siapa yang dia nakkan kebaikan dan keberkatan. Boleh saja kalau orang nak bagi keberkatan. Saya ingat pada Mesir begitu 10 akhir Ramadan, subhanallah, memang sangat-sangat meriah. Kalau di Mekah dan Mukarramah, kita tengok meriah dan marah sebab lampu bercahaya 24 jam tak berhenti lampu. Ada saja lampu, dia nampak orang yang nak singgah. Tempat kita pula kurang kan. Masjid mana pun dah lampu pun tak terbuka dah kalau malam. Jadi tak nampak meriahnya tu. Tak nampak meriah, tak nampak mengimarahkan Allah. Jadi kalau macam tu nak buat macam mana Ustaz Tapah? Tahun depan kita bincang macam mana Tok Siap, Tok Imam, Tok Bila dan apa semua kena ganti-ganti shift, ambil shift. Malam ni kamu jaga, esok aku jaga. Kita buka malam. Malam tu aku akan tidur di masjid. Esok pula ganti kamu pula. Lusa pula ganti. Jadi hidup masjid kan tu ada imarah. Orang tu nak singgah kat masjid. Apa kat masjid? Boleh jadilah. Tapi lagi masjid itu masjid yang popular, masjid yang memang didatangi ramai orang, atau masjid tempat ada bilik permusafiran, maka insya-Allah masjid umpama itu yang boleh diimarahkan 24 jam. Kalau masjid macam biasa-biasa saja tu tak perlulah, sebab takut hilang barang dicuri. Tak usah juga kalau kita nakkan untuk orang menjaga masjid kita, sewa Pak Gad, tak ada masalah. Dan sewa suruh dia duduk saja, duduk dalam gad tu, suruh juga sembahyang sekali. Dua sekali boleh buat katanya. Jadi Ramadan, saya minta maaf kalau saya kasar bahasa. Walaupun saya baru di dari kedua saya datang sini katanya, tak maaf. Sebab apa? Saya pernah dapatkan ada, mestilah bermaafkan dulu. Jadi saya minta maaf lah. Nah, katanya kalau
sedang menyampaikan kuliah pada malam ini ada kekurangan terkasar bahasa dan seumpamanya, dan mohon kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita dikurniakan keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah, dan juga dikurniakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini bersama-sama akan insyaallah bismillah taala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa qina bismillah rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, yang Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan kedua ibu bapa kami dan kedua orang tua kami ya Allah, datuk nenek kami ya Allah, dan kepada semua muslim dan muslimat ya Allah, semuanya masih orang yang dari umat yang berkat ya Allah, masih bagi maafnya. Allah merazukna terkadar ya Allah menjadi Ramadan ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki dan kepada kami ya Allah untuk beribadah pada malam terkadar ya Allah, dengan berkat Ramadan dan dengan berkat baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami minta kepada ya Allah, kami bersyukur ya Allah, dan kami minta perlindungan pada ya Allah daripada murka dan api neraka ya Allah. Ya Allah, innaka 'afuwwun karim, maha pengampun, maha pemaaf ya Allah, dan Engkau suka memaafkan hamba-hamba ya Allah, maka Engkau maafkan kami, Engkau ampunkan kesalahan kami dan dosa-dosa kami ya Allah, kerana Engkau maha pengampun dan maha penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kejayaan, kebahagiaan, keamanan dan keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah, dan lindungilah kami daripada api neraka ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.